Saya mengajak kita sekalian tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. 请我们大家一起低头，我们祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan Engkau memimpin kami boleh memasuki tahun 2021 ini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. 主，我们要感谢你，因为你带领与我们同在，让我们能够进入这个2021年。 Kami bersyukur untuk kesehatan dan kehidupan yang Engkau masih percayakan bagi kami. 我们为我们的生活、我们的健康，我们来向你感恩。 Maka ya Tuhan, di pagi yang indah ini yang telah Engkau tentukan, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. 在今天美好的早晨，你所定的主日，我们可以一起来敬拜、歌颂、赞美你。 Oleh sebab itu ya Tuhan, persatukanlah kami, baik rekan-rekan yang melayani di rumah-Mu, di gereja-Mu ini, dan juga setiap kami yang berada di tempat kami masing-masing. 求你带领我们，让我们在教会服侍你的每个人，我们在每家中敬拜你呢，让我们能够在主里面能够合而为一。 Agar di dalam sebuah kesadaran yang sama, Roh-Mu yang kudus menyatukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. 让圣灵帮助我们，让我们能够专心的来领受神的话语。 Pakailah ya Tuhan kedua hamba-Mu dengan penuh keterbatasan. 求主你帮助我们这两位有限的仆人， Biarlah hanya kuasa Tuhan yang dinyatakan dan suara-Mu Tuhan yang kami dengar pada saat ini. 但愿这个时候我们单单听到主你大能的权柄，我们听到主你的声音。 Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告，感恩，奉靠主耶稣的名，阿门。 Amin. Baik, saudara, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. 弟兄姐妹，我们这时候看一段的经，我们看《使徒行传》第16章第4节到12节。 Bagian pertama yang akan kita bacakan adalah Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. 我们首先要读的第一段的经文就是《使徒行传》第16章4节到12节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Britinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya, tibalah kami ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. 使徒行传第16章第4节到12节，他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守，于是众教会信心也发坚固，人数天天加增。圣灵居然禁止他们在亚细亚讲道，他们就经过弗利加、加拉太一带地方，到了美西亚的边界，他们想要往逼推你去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下到特罗亚去。夜间有异象显以保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即
想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听，于是从特洛亚开船，一直行到沙摩特拉。第二天到了尼亚波利，从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这城里住了几天。Bagian kedua, saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan lagi diambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 我们第二处我们要读的是腓立比书第1章第12节到14节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku ini untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 腓立比书1章12到14节，弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且在主里的弟兄多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。 Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan telah memimpin kehidupan kita untuk memasuki tahun 2021 ini. 亲爱的弟兄姐妹，我们感谢神，因为我们看到神已经带领我们进入这2021年。 Marilah kita awali tahun 2021 ini dengan sebuah komitmen, saudara, bahwa kita rindu hidup kita ini diubahkan, kita berubah semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. 我们把我们的生命放在神的当中，我们求主来帮助我们，也让我们在今年我们能够立志，让我们每天的生活能够改善，我们的日子变得越来越好。 Dalam perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus mengalami sebuah proses perubahan yang besar yang merubah arah pelayanannya, bahkan merubah hidupnya. 我们看到我们刚才所读的经文呢，我们看到这个保罗他经历了一些事情，就是我们看到他的生命当中有改变，就是在他的生活在的服事里面。 Ia mengalami kesulitan demi kesulitan, bahkan akhirnya saudara harus berujung sampai dia di penjara. 他经历了连接不断的一些的困境，到最后呢，他必须被关在监狱里面。 Dari pandangan manusia kita bisa melihat bahwa mungkin Paulus salah langkah. 从我们的眼光来看，我们可能认为说这个保罗他已经走了这个错误的方向。 Berakhirnya Paulus di penjara itu berarti menghentikan laju penyebaran kabar Injil. 如果这个保罗他被关起来的话，是不是表示说一些传福音的工作就必须停顿？ Tapi sebaliknya saudara, Paulus melihat sesuatu yang berbeda, bahwa Tuhan sedang melakukan sebuah perkara yang besar dari setiap permasalahan yang ada. 可是我们看见呢，在每一个的事情的当中呢，我们看到呢，神却已经帮助他来解决他所遇到的一些的问题。 Sehingga Paulus melihat pemenjaraan dia bukannya untuk menghentikan penyebaran Injil, tetapi dia melihat bagaimana Tuhan bekerja, bahwa laju penyebaran Injil semakin berlipat ganda. 我们看到保罗他知道他被关在监狱里面，并不是停止传福音的工作，而是这个传福音的这个事工越传越广大。 Inilah saudara yang saya rindukan kita renungkan di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa melihat perubahan besar yang sedang terjadi ini, itu tidak membatasi kita atau menghambat kita, melainkan kita dapat melihat bahwa Allah sedang bekerja untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 我们要看今天早上神的话语，要教导我们说，就是一些的改变呢，不是要限制我们，可是让我们能够变得改善，变得更好。 Bagaimana caranya saudara agar hidup kita bisa berubah
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 让我们的生活能够改善，成为更好的人。 Yang pertama, saudara, adalah peka terhadap pimpinan Tuhan. 第一呢，就是我们要敏锐神的带领。 Rasul Paulus adalah seorang yang peka terhadap pimpinan Tuhan. 使徒保罗是一位很敏锐神带领的一个人。 Kita melihat bahwa perjalanan misi Paulus itu adalah hasil dari sidang pertama yang tercatat dalam satu pasal sebelumnya, Kisah Rasul pasal yang ke-15, yang menyebabkan para rasul berpencar untuk memberitakan Injil. 我们看到这个使徒保罗他出去做这个传福音、这个宣教的工作，是以这个耶路撒冷一个会议而决定的，就是差派每一个这个使徒到外面去传福音。 Paulus dikatakan bersama dengan Silas berencana untuk menuju ke wilayah timur, yaitu di wilayah Asia. 我们知道保罗他与希拉他们已经计划好，他们往这个东边，他们往这个东部，就是往亚细亚去。 Kenapa Paulus menuju ke Asia, ke wilayah timur, saudara? 为什么保罗他要往这个东方，就是往这个东部去呢？ Beberapa orang menafsirkan bahwa kemungkinan di Asia orang-orang kebanyakan sudah beragama kepercayaan-kepercayaan yang lain. Jadi orang lebih terbuka kepada sebuah kepercayaan. 许多的解经家认为，因为在这个东部呢，他们许多在那边的人，他们都已经有他们的这个宗教信仰，所以他们比较容易接受异教。 Dibandingkan wilayah barat, orang-orang di barat yang lebih rasional, yang lebih suka berfilsafat, yang mereka sulit sekali untuk menerima sebuah kepercayaan. 比起在西部的人呢，他们是比较理性的，他们比较有这些哲学的观念，所以这个宗教信仰比较难进入到他们里面。 Dikatakan ketika mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, yaitu jalur selatan untuk menuju ke arah timur. 这里说到，当他们经过这个腓尼迦，就是加拉太一带，就是在南方，他们要往东方的这个东部的时候， Dikatakan Roh Kudus mencegah mereka masuk ke Asia. 这里提到说，这个圣灵禁止他们进入亚细亚， Mereka menemukan halangan, saudara. 他们受到拦阻， Lalu mereka mencoba lagi. 他们就继续的试试看。 Mereka berjalan ke arah utara, terus mencari alternatif masuk ke wilayah timur, yaitu ke daerah Bitinia. 他们就往北部走，他们就是选择别的这个路线，让他们能够进入这个东部。他们就是走到这个比退尼。 Dan sekali lagi dikatakan Roh Yesus mencegah mereka. 这里这个圣灵，这个耶稣的灵再次的不是就是阻止他们，不让他们走那边。 Maka akhirnya mereka berjalan ke arah barat dan juga mereka akhirnya sampai ke sebuah pelabuhan yang bernama Troas. 后来呢，他们就往这个西部去，他们就走到一个港口，一个地方叫特罗亚。 Itu adalah sebuah pelabuhan di mana di depannya mereka bisa melihat pulau, yaitu wilayah barat Makedonia, Yunani, saudara. 所以就是他们就在那边看到有个港口，对岸就是一个岛，在那边有一个叫特罗亚的地方，他们可以进到马其顿。 Maka pada malam hari di Troas dikatakan Paulus mendapatkan sebuah penglihatan bahwa ada orang-orang Makedonia yang berdiri di sana dan berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. 所以当晚间他们在特罗亚的时候呢，这个保罗他得到一个意象，就是在那边有人跟他们说，请你过来到我们马其顿这里来帮助我们。 Melalui peristiwa itu, Paulus menyimpulkan, saudara, akhirnya bahwa Tuhan ingin tim mereka ini mengabarkan Injil ke arah barat, bukan ke timur. 所以透过这个意象呢，保罗就是知道，他就是意识到，他以他的团队，他们必须把福音传到这个马其顿去。 Dari sini kita bisa melihat kepekaan rohani yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saudara. 我们这里可以看到这个保罗对这个神的声音的这个敏锐。 Saya percaya Rasul Paulus dengan tim ini berdoa sungguh-sungguh pada malam hari itu. Mengapa mereka mengevaluasi, mengapa mereka tidak bisa masuk ke arah timur, ke Asia.
我相信当晚呢，保罗和他的团队，他们是在那边在检讨为何这个神呢禁止他们，让他们不能够去亚细亚。 Dan mereka berdoa sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, kemana mereka harus mengabarkan kabar sukacita ini, kabar Injil keselamatan ini. 他们真的全心的祈求神祷告，求神来指引他们，他们要把这个佳音，把这个福音传到什么地方。 Dan Tuhan menyatakan kepada mereka, mereka harus berangkat ke barat. Melalui sebuah penglihatan panggilan Makedonia, mereka harus pergi ke daerah Yunani dan mereka harus mengabarkan Injil ke sana. 所以透过一个意象呢，神告诉他们说，他们必须往这个西部去，就是他们必须把福音传到马其顿。 Saudara, ini berarti sebuah setting pelayanan yang sudah berbeda lagi sama sekali. 所以弟兄姐妹，这是与他们原来所设定、所计划的完全不一样。 Orang-orang barat yang sangat pintar, kritis, dan sangat rasional. 所以他们要面对的这个西部的人，他们是非常理智的、非常理性的，他们是很关键的人。 Bagaimana mungkin bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang begitu pintar? 他们要怎么样把福音传给那些比较聪明的那些人？ Tetapi Paulus taat. 可是我们看到保罗他顺服， Karena ia yakin inilah pimpinan Roh Kudus. 因为他清楚知道这是圣灵的带领。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pertanyaan sekarang bagi kita adalah apakah kita punya kepekaan rohani seperti Rasul Paulus? 现在对我们的问题就是：我们是不是像使徒保罗那样，我们有敏锐对神的声音、神的带领，我们有一个敏锐的心？ Apakah hidup saudara dan saya adalah sebuah hidup yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus? 我们的生命是不是真正有圣灵的带领？ Bagaimana caranya kita bisa memiliki kepekaan rohani ini, saudara? 我们要如何拥有这个属灵方面的这个敏锐？ Maka tidak ada cara lain selain kita sungguh-sungguh berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. 是没有别的方式，没有别的方法，只要我们每天能够祷告读经。 Bagaimana mungkin kita bisa tahu kehendak Tuhan, hidup kita bisa dipimpin Tuhan, kalau kita tidak berdoa dan kita tidak membaca Alkitab setiap hari, saudara? 如果我们每天没有读经祷告的话，我们怎么知道神带领我们的生命？ Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 当我们不知道要做什么，我们不知要怎么办的时候， Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. 神的话语，腓立比书第4章第6节7节告诉我们，应当一无挂虑，只要凡事接着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的这个平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Bagaimana hidup kita bisa dipimpin oleh Tuhan, saudara? 我们怎么样能够蒙受神的带领？ Tidak ada caranya selain kita rindu membaca, mendengarkan firman-Nya yang telah dianugerahkan buat kita. 是没有别的方法，我们只要就是来每天读经祷告。 Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 你的话是我脚前的灯，是我路上的光。 Menghadapi hari-hari depan yang kelihatannya tidak mudah, saudara. 我们面对前面似乎是不容易的一些的道路。 Saya rindu kita mengambil sebuah komitmen, jadikan tahun 2021 ini adalah tahun kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa dan membaca firman Tuhan. 但我们能够立志，我们能够委身，让我们今年我们能够更专心的读经祷告， Kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, saudara. 让我们能够巩固我们与神的关系， Dengan lutut-lutut yang bertelut setiap hari untuk berdoa. 让我们每天能够跪下来向神祷告， Dan membaca firman, sungguh-sungguh merenungkannya, saudara, setiap hari. 让我们能够每天能够专心的来思想神的话语。
Dan gereja selalu mendorong kita untuk terus bertumbuh dalam doa dan membaca firman, saudara. 我们教会常常鼓励我们能够在这个祷告读经方面，我们能够不断的成长。 Gerakan domba bukan sekedar program biasa, saudara. 我们知道，我们教会所定的这个有规律的读圣经，不是我们教会的一个计划。 Kita rindu kita dipimpin oleh firman Tuhan. 我们很渴慕有神的话语来带领我们。 Kita baca hari ini gerakan domba sudah masuk ke Mazmur pasal yang ke-10. 我们今天读经，我们已经读到这个诗篇第10篇。 Tuhan adalah Raja 神是我们的王， yang akan melepaskan kita dari segala kesesakan. 他会把我们从一些的困苦当中，让我们能够得释放。 Oh saudara, saya membaca firman Tuhan hari ini. Sungguh firman Tuhan setiap hari menguatkan kita. 我们每天读经的时候，我每天读经就是神的话语不断的坚固我们。 Bagaimana kita bisa hidup berubah menjadi lebih baik? 我们能够改善，变得更好。 Maka kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. 所以呢，我们要敏锐以圣灵的带领， Melalui kehidupan doa dan kehidupan membaca Alkitab setiap hari. 透过我们每天读经和祷告。 Yang kedua, saudara, 第二点， bagaimana caranya agar kita bisa berubah menjadi lebih baik? 我们要如何改善变成更好呢？ Kedua adalah dengan cara bertumbuh di dalam komunitas. 第二就是我们要在这个群体的生活中成长。 Dalam perikop yang kita baca tadi, saudara, maka kita melihat Paulus tidak berjalan seorang diri. 我们刚才所读的经文告诉我们，这个保罗他不是一个人独自在那边行。 Sebetulnya ada berapa sih orang yang tergabung dalam tim perjalanan misi Paulus ini? 到底保罗这个团队当中呢，有几个人参与？ Di ayat yang keempat kita melihat dengan cepat bahwa ada Silas, dikatakan Paulus dan Silas, berarti minimal ada 2. 这里我们看到，在第4节这边告诉我们，就是保罗和希拉。 Tetapi apakah betul mereka hanya berdua saja? 是不是他们只有2个人吗？ Masih di pasal yang sama, beberapa ayat sebelumnya, saudara, kalau kita baca pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, 如果我们读使徒行传这个第16章的第1节到第3节里头， dikatakan Paulus dalam perjalanan ke Listra, dia bertemu dengan seorang anak muda yang bernama Timotius. 我们看到这里说，保罗他往这个卢斯德去的时候呢，他遇见一个叫提摩太的。 Karena Timotius ini mamanya orang Yahudi, papanya bukan. 因为这个提摩太他妈妈是犹太人，爸爸是非犹太人。 Maka Paulus setelah mengabarkan Injil kepada dia, meminta dia agar disunatkan. 当保罗已经向他传福音之后，他就希望这个提摩太可以接受这个割礼。 Setelah itu saudara, Paulus ingin Timotius ikut serta dalam perjalanan misi dia. 之后呢，我们看到提摩太加入了这个保罗他的这个宣教的这个旅程。 Sekarang kita telah melihat paling tidak ada 3 orang dalam perjalanan misi ini, bukan? 希望我们看到了这个保罗的这个旅程，这个当中呢，至少有3个人参加， Paulus, Silas, dan Timotius. 就是保罗、希拉和提摩太。 Tapi apakah benar hanya 3 orang saja dalam perjalanan misi ini, saudara? 是不是他们在这个宣教的这个行程当中，只有3个人参加呢？ Saya mengajak kita melihat lebih detail lagi, sekali lagi. 我要我们比较仔细的来看。 Kita perhatikan kata ganti yang dipakai oleh penulis untuk menceritakan kisah ini. 我们来看这个写者，用这个代名词来讲述他们的这个经历。 Saya bacakan lagi mulai ayatnya yang ke-6 dari pasal yang ke-16 ini. Mungkin operator bisa bantu untuk menampilkan lagi ayat yang ke-6. 我们在读这个《使徒行传》的第16章第6节。 Lihat kata gantinya, saudara. 我们用注意它的代名词。 Dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat yang ke-10, saudara perhatikan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu,
kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. 这里说第6节，圣灵居然禁止他们往亚细亚讲道，他们就经过弗利加、加拉太一带地方，到了美西亚的边界，他们想要往逼推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下到特罗亚去。在夜间有异象显以保罗，有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。我们看第10节的这个代名词，保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听，于是从特罗亚开船，一直行到沙摩特拉。第2天到了尼亚波利，从那里来到腓利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻方城。我们在这城里住了几天。 Saudara, kita menemukan kata ganti mereka berubah menjadi kata kami. 第6点，我们看到这边的他们这个代名词，到最后呢，变成我们。 Kata kami itu berarti penulis menjadi bagian daripada peristiwa yang sedang diceritakan itu. 如果这里提到我们，也就是表示说，这个写者呢，他也参与在这个里面。 Siapakah penulis Kisah Para Rasul, saudara? 这个使徒行传是谁写的呢？ Dia adalah Dr. Lukas. 也就是路加医生所写的。 Dari ayat ini kita mengetahui bahwa mulai dari Troas, Lukas ikut dalam perjalanan misi itu. 我们可以看到，从这个特罗亚开始呢，这个路加加入了这个保罗他们的这个行程。 Kita melihat dengan jelas, saudara, bahwa Paulus tidak pernah bergerak sendirian. 弟兄姐妹，我们看到很清楚，保罗他不是一个人来做， Ia bersama-sama saudara seiman melayani bersama-sama. 他是与其他的弟兄姐妹同时一起的服侍神。 Kalau kita melihat balik di dalam Kisah pasal yang ke-19, peristiwa pertobatan Paulus. 如果我们回到这个使徒行传第9章，关于这个保罗的这个悔改。 Di situ kita melihat dengan jelas Paulus bertumbuh di dalam sebuah komunitas para murid Kristus. 我们看到保罗他在一个耶稣的门徒那个群体当中灵命成长。 Di situ mereka bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, berdiskusi tanya jawab tentang firman Tuhan. 那个地方他们一起的歌颂赞美荣耀神，他们一起来学习神的话语，他们来讨论神的话语，一起成长。 Di sanalah rohani dia bertumbuh, saudara. 在那个群体里面呢，他的灵命长进。 Di sanalah hidup Paulus itu berubah. 在那个团体这个群体里面，他的生命有所改变。 Melalui sebuah proses sehari demi sehari, saudara. 就是经过一个的过程，一天过一天的。 Dari seorang penganiaya pengikut Kristus 从一个逼迫基督信徒的人， menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. 变成一个很大被神使用的一个传福音的使者。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， berapa sering resolusi awal tahun kita dan komitmen yang telah kita buat itu akhirnya gagal dan tidak pernah terjadi. 常常就是我们所做的一些的计划，我们所立的一些的励志，不能实现。 Seringkali saudara, kegagalan itu terjadi oleh karena kita melakukannya seorang diri, saudara. 我们所做的那一切常常会失败，因为我们是一个人在做。 Sebuah pepatah Afrika kuno berkata, 一个非洲的古老的一个成语这样说： jika kamu mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. 他说，如果你要快快的走呢，你要一个人走； Tapi jika kamu mau berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. 可是如果你要走很远的路程的话，你要和别人一起走。 Firman Tuhan berkata ketika Adam pertama kali diciptakan seorang diri. 神的话语告诉我们，亚当被创造的时候是一个人。
Firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. 神的话语说，这个人独自一个人是不好的， Aku akan memberikan penolong yang sepadan baginya. 我要赐给他一个能够帮助他的。 Saudara, manusia kita tidak pernah didesain, diciptakan untuk hidup seorang diri saja. 我们人类被创造不是能够一个人活着， Kita butuh sebuah komunitas untuk kita boleh saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang 我 lainnya. 们需要一个群体，让我们能够扶持的坚固，能够扶持的一起扶持， Untuk saling mendukung dan saling menanggung beban pergumulan hidup. 让我们能够一起的担当，来为我们的这个生命的一切的挣扎，能够我们的重担能够一起的来担当这个一些困难。 Itulah sebabnya saudara, gereja kita pada tahun ini mendorong setiap kita untuk bisa bertumbuh di dalam kelompok-kelompok pertumbuhan iman, yaitu yang kita sebut dengan life. 因此呢，今年呢，教会也鼓励我们会友们能够在这个群体的生活里面能够成长，就是我们教会有一个生命小组。 Selama beberapa bulan selama pandemi ini, saudara, kita melihat teman-teman yang sudah memiliki kelompok life, betapa mereka mendapatkan berkat yang luar biasa dari sebuah komunitas. Mereka boleh bertumbuh bersama, bertahan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. 我们看到，在这个疫情的时期呢，我们弟兄姐妹透过这个生命小组呢，他们能够一起的同心，他们能够彼此的勉励，彼此的帮助，他们能够彼此的一起成长。 Walaupun pertemuan ini hanya dijalankan secara online, saudara. 虽然他们只能在这个线上一起来聚会， Tapi sungguh-sungguh kita melihat bagaimana kesaksian dari jemaat-jemaat yang telah memiliki kelompok. Mereka bisa menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini bersama-sama dengan saudara seiman dan bersama-sama dengan Tuhan. 可是我们听到我们弟兄姐妹他们的见证，就是他们在这个疫情的这个期间，他们如何来克服、来解决他们所面对的一些的困难。 Saya mendorong kita semua, saudara. 所以我鼓励我们每一个人， Jangan hadapi kesulitan di dalam hidup pergumulan ini seorang diri saja. 我们不要独自一个人来面对我们生活中的一些的困难。 Kita butuh topangan saudara-saudara seiman yang lain. 我们需要其他族内的弟兄姐妹来扶持我们。 Kita butuh saling mendukung di dalam iman. 我们需要我们在属灵里面彼此的我们能够彼此的兼顾，彼此的来支持。 Saudara yang belum memiliki atau bergabung di dalam kelompok life, 如果你们还没有加入生命小组的话， saya mendorong saudara sekalian untuk menghubungi hamba-hamba Tuhan yang saudara kenal atau gereja. Saudara sampaikan saudara mau bergabung di dalam kelompok tumbuh bersama ini. 我鼓励你们能够以我们教会的牧师传道来联系，或者你可以联络到我们教会。 Yang terakhir, 最后一点， bagaimana caranya agar hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan? 让我们的生命能怎么样在神的面前能够改变，变得更好。 Yaitu dengan cara muliakan Tuhan di dalam segala keadaan. 也就是说，在我们任何的情况中，我们要荣耀神。 Inilah yang kita pelajari dan kita lihat dari kesaksian hidup Rasul Paulus. 这也就是从使徒保罗的这个生活的见证上，我们看到的。 Di dalam penjara, di dalam segala keterbatasan yang ada, segala masalah yang ada, ia masih dapat menyaksikan akan kemuliaan Tuhan dan menguatkan jemaat Filipi melalui surat yang dia tuliskan. 我们看到保罗他在困难当中，他在捐役当中，他在经历这些困苦的时候呢，他还能够就是鼓励，或者就是鼓励其他族内的弟兄姐妹，他可以写信给这个腓立比的信徒。 Bahwa penjara kemudian tidak sanggup untuk membungkam Paulus untuk terus menyaksikan kebesaran Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. 我们知道这个建议呢，不能让这个保罗停下来，不把这个神的真理传开。 Karena kita tahu pemerintah Romawi menangkap Paulus dengan tujuan supaya Injil itu tidak dapat tersebar lagi, stop. 我们知道这个罗马政府逮捕抓了这个保罗，是希望这个传福音的工作就这样子停下来。 Tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. 可是所出现的是相反的。
keadaan buruk itu dipakai oleh Tuhan menjadi manfaat bagi pemberitaan Injil. 就是一个恶劣的情况呢，被神使用成为一个传福音的一个时机。Dua hal yang disebut Paulus adalah menjadi kemajuan Injil di Filipi pasal yang pertama yang tadi kita baca. 我们从腓立比书第1章这里，我们看到这是就是让叫这个福音更兴旺。Di dalam penjara, maka dikatakan di ayat yang ke-13 Filipi pasal yang pertama, bahwa Injil Kristus telah diberitakan masuk sampai ke istana kerajaan Romawi. 我们看到第13节这里说，以致我受的困锁在御营全军和其余的人中。 Injil bisa masuk sampai ke sebuah tempat yang paling sulit untuk dimasuki, yaitu di istana Kaisar Romawi, saudara. 所以呢，这个福音可以进入到这个罗马帝国的这个王宫里面，就是可以传到这个开撒的这个耳朵。 Karena Paulus ditangkap bukan sebagai kriminal atau kesalahan moralitas. 因为保罗被抓，不是因为他有什么犯罪或者在道德上的一些的犯法， Ia ditangkap karena giat memberitakan Injil. 他被抓是因为他很殷勤的传福音。 Ia ditangkap karena giat memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, yang telah datang ke dalam dunia, mati menebus dosa-dosa saudara dan saya, dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan pengampunan dan kehidupan yang kekal bagi semua yang percaya. 他被抓是因为他已经传了那个耶稣，他已经就是应许他是弥赛亚，他已经为我们而死，他死了之后的，然后他复活，然后他就是为我们的罪让我们能够得释放的。 Hal seperti inilah yang dibahas sampai ke istana Kaisar, saudara. 所以这样的事情呢，他们可以在这个罗马帝国的这个王宫里面讨论。 Sampai butuh 300 tahun kira-kira di istana Roma Kaisar yang sama, seorang kaisar bernama Konstantin mendeklarasikan bahwa kekristenan adalah agama yang resmi bagi seluruh daerah kekuasaan Romawi. 所以需要大概300年的这个时间，让这个基督教能够进入这个罗马帝国，成为这个该山定下来，这个基督教成为他们的国教。 Hari ini tidak akan terjadi kalau pada waktu mulanya Paulus itu akhirnya berjalan ke Asia, ke arah timur. 如果当时呢，这个保罗他是往这个东部的这个亚细亚的话，这个事情当然不会发生。 Maka hal positif yang kedua Paulus katakan di dalam penjara, 所以保罗在这个监狱里面的所提到的第2项比较积极的这个事情就是。 yaitu di ayat yang ke-14 Filipi yang pertama dikatakan, kemudian banyak orang percaya itu tambah berani berkata-kata tentang Injil tanpa rasa takut. 所以这里说的腓立比书1章14节，并且那个在主里的弟兄姐妹，他们因我受的困锁，他们就是越发起这个放胆传神福音的这个工作，他们无所惧怕。 Jadi Paulus ditangkap supaya Injil itu stop, tidak menyebar lagi. 就是他们禁止这个福音，就是停止，不能再传播。 Namun ternyata ditangkapnya Paulus di dalam penjara justru menguatkan iman saudara seiman yang ada di mana-mana. Mereka mendengar Paulus di penjara, mereka punya keberanian, Roh Kudus menguatkan mereka, mereka mulai berani untuk bersaksi. 相反的事情出现，就是当这个保罗被捉放在这个监狱当中的时候，在外面的那些的信徒，他们更鼓起勇气，他们更就是勇敢的传福音，把神的这个福音传开。 Jadi saudara bisa bayangkan sekarang kalau Paulus tidak di penjara, Injil diberitakan hanya melalui mulut Paulus saja kemana-mana, satu orang. 如果呢，保罗没有被下在监狱里面，可能这个福音只是单单凭着这个保罗的口里所说出而已。 Tapi dengan di penjaranya Paulus, di mana-mana orang-orang Kristen dengan keberanian tanpa rasa takut berani untuk mengabarkan Injil. 可是因为保罗被关在监狱里面，所以其他的信徒他们很勇敢的，就是把这个福音传开。 Itulah sebabnya Injil makin berlipat-lipat kali ganda
menyebar justru di dalam pemenjaraan Paulus. 所以当保罗被关在监狱的时候呢，我们看到神的这个福音更加倍的被传扬了。 Saudara, kita bisa melihat bahwa ternyata situasi yang buruk belum tentu berakibat buruk. 所以我们看到一个恶劣的这个情况，不一定会造成一个恶劣的事情。 Asalkan kita taat dan bersedia untuk memuliakan Tuhan dengan segenap tenaga kita, pikiran kita, perbuatan kita. 最主要的，我们要以我们的这个思想，我们的一些的作为，我们来荣耀神的名。 Maka Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawakan kebaikan. 我们知道神会使万事都互相效力。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di tengah-tengah gelapnya dan sulitnya keadaan dunia pada saat ini, 弟兄姐妹，我们看到现今的这个黑暗的这个世代里面， hari-hari kita dihiasi dengan kabar buruk demi kabar buruk setiap hari. 我们每天好像都听闻一些不好的消息。 Jumlah kasus positif bukannya menurun, makin menambah, saudara, sampai hari ini. 我们知道这个疫情的这个确诊的这个人数一直的升温。 Minggu lalu kita bersedih lagi, pesawat jatuh lagi, saudara, di perairan Indonesia. 我们上个礼拜也听到一个消息，就是有这个飞机在海里失事的问题。 Kita mendengar lagi berita gempa, bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat. 我们也听到在这个苏拉威西的发生的这个地震。 Kita mendengar lagi berita banjir di Kalimantan Selatan. 我们也知道这个南加里曼丹的这个水灾。 Hari-hari dipenuhi dengan kabar gelap, kabar masalah dan kesulitan. 每天我们所听到的这些的新闻消息，都是充满困苦、充满这个难过的。 Itulah sebabnya dibutuhkan kehadiran saudara dan saya di tengah-tengah dunia seperti ini. 因此，在如此这般的世界当中，需要你和我， Untuk terus memancarkan terang kemuliaan Tuhan. 让我们继续的来发出这个神这个荣耀的光。 Melalui kesaksian hidup kita, kita membawa kabar baik bagi dunia ini. 透过我们的这个生命的见证，我们把这个好消息到这个世界上来。 Bagaimana supaya kita hidup bisa lebih baik, saudara? 我们怎么样来改善我们的生命？ Mari kita muliakan Tuhan di dalam segala keadaan. 让我们在任何的情况当中，我们能够荣耀神。 Saya menutup dengan sebuah kisah. 我以一个故事来做结束。 Seorang anak Tuhan luar biasa yang bernama Fanny Crosby. 就是一个神一个很伟大的儿女，就是 Fanny Crosby。 Dia adalah seorang penulis puji-pujian himnal Kristen. Dikatakan mungkin lebih dari 8.000 lagu himnal telah dia tuliskan sepanjang hidupnya. Fanny 他的一生当中，他写了大概有8000首的赞美诗歌。 Tetapi seorang yang luar biasa seperti ini hidupnya tidak seberuntung kebanyakan orang, saudara. 可是一个非常伟大的人，可是他的生命并不像一般人那样。 Pada waktu usia baru 6 minggu, dia terserang demam yang tinggi menyebabkan kedua matanya bengkak. 当他6周大的时候，他的双眼就是红肿起来。 Pada saat itu dokter keluarga sedang berhalangan. 他那个时候也发烧，然后当时他们找不到他们的这个家庭的医生。 Tetapi seorang dukun yang mengaku sebagai dokter itu memberikan penanganan bagi Fanny kecil ini. 可是有一个庸医，他就医治了这个发逆的双眼。 Dia memberikan ramuan yang dioleskan kepada matanya yang sedang bengkak itu. 他就用一些的药膏来敷在这个发逆的眼睛。 Walaupun berapa lama kemudian demamnya itu sembuh, 不久之后呢，他的这个烧退了， tetapi kedua matanya buta. 可是他变成双眼失明。 Tidak lama kemudian setelah itu, saudara, 不久之后， papanya meninggal dunia. 他的爸爸过世。 Mamanya harus bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga untuk menghidupi Fanny Crosby ini. 他妈妈必须去做成为一个家庭的佣人，来维持他们的生活。 Maka dia dititipkan ke rumah neneknya dari mamanya ini ya.
untuk dibesarkan di sana. 所以法尼他是被放在他外祖母的家里，在那边成长。 Nah, dari neneknya inilah kemudian dia mendidik Fani kecil ini di dalam sebuah tradisi metodis yang ketat untuk membaca firman setiap hari, untuk bersaat teduh, untuk berdoa dan memuji Tuhan. 所以呢，这个法尼是受到他这个外祖母以这个巡礼会的这个很严格的教导，就是成长的。 Setiap hari dia membaca firman, bahkan dikatakan dia sanggup menghafal firman Tuhan itu perikop per perikop, pasal per pasal, saudara, bukan ayat per ayat saja. 所以他每天呢必须这个诵读背诵圣经，甚至他可以背上一章的这个经文。 Dari di sana dia mulai suka menulis puisi-puisi rohani. 那个时候开始，他就是对这个写这个诗很有兴趣， Karena kesulitan keuangan mamanya ini, 因为他妈妈在这个经济方面的困难。 pada saat dia harus sekolah di usia 15 tahun, dia akhirnya diserahkan ke sebuah panti tunanetra di New York. 在15岁的时候，他被放进一个在纽约的这个盲人院。 Di sana dia mendapatkan komunitas, teman-teman yang sepenanggungan, Kristen bertumbuh bersama di dalam komunitas itu. 所以呢，在那个地方，他与其他的这个弟兄姐妹在这个群体当中成长。 Nah, saudara, pada tahun 58, 在 1858, 在1858年的时候， ia kemudian menikah dengan seorang bernama Alexander Van Alstyne. 他就与一位叫 Alexander Van Alstyne 的这个人结婚。 Ia adalah seorang tunanetra juga, tetapi dia juga adalah seorang pemusik organis yang terbaik, salah satu yang terbaik di kota New York. 他这个先生也是一个眼瞎失明的人，瞎眼的。他这位先生也是一个钢琴家，他也是就音乐方面有天才的人。 Nah, melaluinya Fani kemudian belajar musik dan akhirnya belajar alat-alat musik dan mendalami musik dan mencoba memadukan puisi-puisinya dengan musik menjadi sebuah lagu himnal. 之后呢，我们看到这个法尼，他也是学习了这个音乐，学习了一些的声乐，所以呢，他最后可以把他的所写的这个诗词跟他的这个音乐来配搭起来。 Setahun setelah pernikahannya, mereka dikaruniakan seorang putri. 他们结婚1年之后，他们有一个女儿。 Tetapi putri bayinya ini hanya bertahan beberapa waktu saja, saudara. 可是他这个女儿也性命也活不久， Anaknya kemudian sakit dan juga akhirnya meninggal di dalam dekapan pelukannya di rumah dia. 后来呢，他这个女儿生病了，就是在这个法尼的怀抱中过世。 Dalam sebuah kesedihan yang sangat, dia menulis sebuah himnal berkata, "Safe in the arms of Jesus." 在极其难过的情况里面呢，这个法尼写了一首诗歌，就是在主耶稣的这个手臂里， Aman di dalam dekapan Yesus. 就是我安稳在耶稣的这个怀里。 Saudara, kesulitan demi kesulitan, kesedihan demi kesedihan terus dialami sepanjang hidupnya. 我们在知道这个法尼在他一生当中，他经历了连结不断的一些的痛苦。 Tetapi itu semua tidak pernah bisa menghentikan dia untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. 可是那些痛苦并不使他放弃荣耀神。 Ia menulis sebuah pujian mulia bagi Allah karena kasih-Nya besar. 他写了一首诗歌，荣耀归于真神，他成就大事， Putranya diberikan untuk kaum berdosa. 为爱世人，甚至赐下独生子。 Saudara, ia buta tetapi ia sanggup melihat kemuliaan Tuhan lebih jelas daripada kebanyakan orang yang bisa melihat. 虽然他是失明的，可是他能够比平常正常的人看到神的荣耀超过一般的人。 Hingga saat ini, saudara, lagu-lagunya menjadi puji-pujian yang dibawakan, dinaikkan di dalam setiap ibadah hampir di seluruh denominasi gereja. 直到现今，我们看到他所写的诗歌，常常在这个教会，不管是哪一个宗派的教会，都会唱这些诗歌。 Termasuk lagu kedua pujian pembukaan kita hari ini. 就是包括我们今天早上崇拜的第2首诗歌。 Saudara, ia terus memuji, memuliakan nama Tuhan sampai di akhir hidupnya. Dia terus menuliskan lagu di usia yang ke-95 tahun.
他常常不断的一直在歌颂赞美荣耀神的名，直到他活到95岁。Hidup yang berdampak luar biasa dari sebuah keadaan sulit yang dia jalankan. 在他面对的一个极大困苦的当中，我们看到他的生命是非常伟大的一个生命。Sebuah puisi yang pernah dia tulis yang sangat terkenal. 他写过一首诗，是非常都是人家所熟悉的。Dia katakan, jika saya dapat memilih, maka saya akan pilih, saya akan hidup tetap dalam keadaan buta. 他说：“如果我能够选择的话，我就选择我仍然在这个失明的状况。” Supaya suatu saat nanti aku kembali ke surga dan saya bisa mendapatkan sebuah penglihatan, maka saya rindukan penglihatan pertama saya adalah saya melihat Juru Selamatku. 他说：“如果有一天我到天上了，我就是我的眼睛可以看见了，我首先所要看见的就是我的主耶稣的容颜。” Saudara sekalian dikasihi Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. 弟兄姐妹，我们知道时间过得很快。 Tuhan menghendaki kita untuk berubah semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. 神要我们的生命能够一天比一天的更好，有所改变。 Di awal tahun 2021 ini, 在这个2021年的这个开始， saya rindu saudara dan saya mengambil sebuah komitmen untuk mau berubah, dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang lebih berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. 我希望我们能够立志，让我们能够在神的面前，我们能够改善，变得更好，就是我们能够接着我们的生命荣耀神的名。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami. 主，我们感谢你，我们今天早上一定听了神你的话语。 Ya Bapa, bentuklah kami semakin hari agar kami boleh semakin serupa dengan Kristus. 主啊，求你陶造我们，让我们的生命更像基督。 Biarlah hari-hari ke depan kami, ya Tuhan, kami boleh semakin lagi memuliakan nama Tuhan. 让我们前面的日子，我们能够更荣耀神的名。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami. 求主，你把你的话语烙印在我们的心里面。 Oleh sebab kami akan melakukannya sesuai pertolongan Roh-Mu yang kudus. 我们是靠着神的帮助来行出神的话语来。 Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们都是祷告，奉靠主耶稣的名。 Amin. 阿门。 Amin. Tuhan memberkati kita. 神赐福我们每个人。